Di ujung sana. Petang tadi saya ada meneliti buku COVID dan Islam yang diterbitkan oleh UKM yang Datuk sendiri ada menulis di dalam makalah ini. Dapatan yang saya baca daripada buku ini, ada 3 faktor orang ragu-ragu dengan vaksin ini. Pertama, kerana status halalnya. Kedua, adakah selamat? Yang ketiga, kerancuan teori konspirasi. Teori konspirasi dan juga selamat kita akan bahagikan kepada panelis yang lain. Soal halal. Datuk boleh menjelaskan kepada kita, adakah vaksin COVID-19 ini betul-betul halal? Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adinda saya, Ustaz Hariri, rakan-rakan panel, datuk-datuk, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian. Ini antara persoalan yang selalu orang ungkap, vaksin ni halal ke? Saya letak dalam Instagram, saya letak dalam Facebook, habis saya dengan saya didajalkan. Sedangkan benda ini perlu kepada kajian. Kami di UKM, kami dididik dengan kajian. Datuk Dr. Anha di UPSI dididik dengan kajian. Datuk Dr. Mazhar dididik dengan kajian dekat universiti. Datuk Wan Zaidi daripada UKM kemudian ke UIA. Kami semua dididik dengan kajian. Datuk Dr. Lokman daripada UM dididik dengan kajian. Jadi kalau kita lihat dalam aspek nak menentukan suatu hukum tu halal atau haram, ada 3 perkara yang kita kena faham. Pertama, al-hillu at-tahlil wat-tahrimu haqqun lillahi azza wa jal. Nak halalkan satu perkara, nak haramkan satu perkara, hak Allah Ta'ala. Itu satu. Dan Allah bagi tahu, kalau ada masalah, kalau tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah Nabi, maka apa yang perlu kita buat? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka balik kepada pakar. Nampak tak? Jadi makna konsep awal, apa-apa pun nak halalkan suatu perkara, mesti kena ada dalam Quran. Kalau tak ada dalam Quran, mesti kena rujuk pakar. Pakar yang tahu. Kalau nak haramkan suatu perkara yang telah dihalal pun, kena rujuk kepada Quran dan Sunnah. Maknanya semua apa-apa pun mesti kena ada konsep. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak haramkan satu produk. Sebab kaedah jelas, al-aslu fil at'imati al-hillu. Asal pada setiap makanan itu adalah harus. Termasuklah vaksin, termasuklah kepenggunaan. Mudah cerita begitulah. Dan ini dipersetujui oleh keempat-empat mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dan perkara ini semua orang bersetuju. Hatta yadullu dalil ala tahrim. Atau hatta yadullu dalil ala najasatiha. Sehingga terdapat bukti yang mengatakan ia najis. Jadi macam mana nak tentukan suatu perkara itu daripada harus kepada najis? Pertama, ada tak sumber-sumber haiwan yang tak disembelih? Itu satu. Nombor 2, ada tak khinzir dalam tu? Saya Alhamdulillah Allah bagi rezeki, Ustaz Hariri, mengkaji babi ni lebih 10 tahun dah. Sampai orang kata Ustaz ni Ustaz babi. Tapi saya tak malu sebab saya mengkaji DNA babi. PhD saya dalam DNA babi. Dalam produk, dalam isu-isu semasa, dalam produk-produk makanan, dalam produk haiwan, dalam produk apa nama, pelik-pelik lah tuan-tuan perempuan. Zaman saya kaji lain, sekarang dah jadi lain pula dah. Macam-macam, dia teknologi sangat laju. Sama macam Datuk Hisham sebut, teknologi sangat laju. Saya banyak buat kajian dengan orang-orang perubatan. Saya sangat hormat orang perubatan. Dia orang ni tak boleh cakap sembang kosong. Makan habatus sauda 3 tan sihat, mana boleh? Orang perubatan dia akan tengok berapa kadar, berapa. Mesti kena lihat kepada apa? Yang nombor 2 tadi, kena tengok ada tak babi kat situ. Dia orang duk kata konspirasi ni ada babi, ada DNA babi, ada lemak babi. Nombor 2, kalau ada, baru boleh jadi najis. Nombor 3, kalau ada bahan-bahan yang boleh mendatangkan mudarat, iaitu bahan-bahan kimia yang boleh datangkan mudarat. So ada 3 yang boleh menyebabkan ia jadi haram. Maka masuklah perkara yang ketiga yang saya katakan tadi, yang terakhir. Konklusinya, nak tentukan hukum vaksin tu haram, yang asalnya harus, bak kata Datuk Wan Zaidi tadi, hukum asalnya harus. Nak kata haram, pertama, ada tak sumber-sumber daripada haiwan yang tak disembelih? KKM dah maklum bahawa tidak ada sumber daripada haiwan. Terbatal satu perkara. Yang kedua, orang duk kata Ustaz, kata kaji babi dekat UKM, dalamnya ada babi Ustaz. Baik,
Saya kata kalau betul ada babi, sila buktikan. Saya akan bawa masuk ke lab dekat UKM, bawa pergi kat KKM, kata ni ada babi. Cuba cek benar kata tak. Mereka kata tak. Kalau KKM kata tak ada, pharmaceutical kata tak ada, kita nak kata ada, masalah lah. Saya tanya awak kaji kat mana? Saya kaji dalam Facebook. Wabillahi taufiq lah. Maka nombor 2, tak ada. KKM kata tak ada daripada khinzir. Nombor 3, ada tak sumber yang boleh mendatangkan mudarat? Bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan. Boleh mendatangkan apa ni, boleh. Saya baru dengar tadi, Datuk. Dia orang kata siapa yang ambil vaksin ni, DNA kita akan berubah. Masya Allah. Saya pening. Macam mana ambil vaksin boleh berubah DNA? Saya tak tahu lah, Datuk Anhar. Jadi maknanya boleh rosakkan kita punya dalaman. KKM dah buktikan. Kajian dibuat di luar negara juga membuktikan tidak berlaku kemudaratan. Jadi oleh demikian, jangan khawatir, kita pegang apa yang telah difatwakan oleh mufti-mufti ni. Ni semua orang susah-susah tuan-tuan. Saya dah bentang depan dia orang beberapa tajuk kertas kerja sangat syadid. Dia orang ni semua jenis orang tanya soalan. Jadi tuan-tuan dan puan, baliklah kepada asas. Bila mufti dah kata halal, halal lah. KKM dah kata haruslah. Wallahu a'lam. Ulang sekali lagi, Datuk. Vaksin halal? Halal. InsyaAllah. Ini orang yakin bila Datuk sebut macam itulah.